Antara paparan menarik hari ini. Beri ruang, Tiong bentang pelan tarik pelancong. Tiada pilih kasih dalam siasatan Pandora Papers. Tak boleh tukar kerajaan, hanya pandangan yang di-Pertuan Agong tapi pandangan PAS berbeza. Pemuda Amanah meminta semua pihak memberi masa dan ruang kepada Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong Kin Sing menjalankan agenda menaikkan sektor pelancongan negara. Naib Ketua Pemuda Amanah Ahmad Atan berkata, ini termasuklah isu penurunan pangkat bekas Ketua Pengarah Tourism Malaysia Ahmad Abdul Ghaffar yang didakwa gagal mencapai tahap prestasi yang diharapkan. Menurutnya, Tiong dan kementeriannya menggalas tugas besar untuk menjadikan Malaysia destinasi pelancongan utama. Katanya Tiong perlu diberi ruang secukupnya untuk menjalankan tanggungjawab. Ini termasuklah melantik individu yang mahir dari Reminder untuk berfikiran progresif untuk memperbaharui industri pelancongan tempatan yang terus dihimpit persaingan daripada negara jiran. Ahmad memberikan contoh destinasi serantau seperti Phuket, Thailand, Bali, Indonesia, Halong Bay, Vietnam dan Boracay, Filipina yang menjadi pesaing utama Malaysia bagi menarik kemasukan pelancong asing. Tambahnya, jika tiada pembaharuan yang ketara dibuat dalam industri pelancongan, ramai pemain industri pelancongan tempatan akan gulung tikar. Katanya ramai rakyat kita lebih gemar melancong ke luar negara. Sekiranya trend ini berterusan, saya khawatir ramai pemain pelancongan tempatan akan gulung tikar. Jadi tidak ada gunanya menyalahkan sesiapa jika tiada pembaharuan signifikan dilakukan dalam industri pelancongan. Mengulas lanjut, Ahmad berkata, dia banyak aduan daripada pelancong serta pemain industri mengenai harga bilik hotel dan makanan yang terlalu mahal serta destinasi pantai popular negara juga kurang aktiviti unik yang dirancang oleh agensi pelancongan. Katanya ketiadaan penerbangan langsung daripada negara-negara utama perlu diselesaikan dan proses imigresen di pintu utama negara juga harus dipermudahkan. Selain promosi pelancongan ke Malaysia secara besar-besaran di luar negara, perlu diperhebatkan terutamanya di India, China dan negara barat. Tegas Ahmad, kegagalan menarik pelancong asing mampu memberi tekanan kepada nilai ringgit kerana industri pelancongan menyumbang lebih 14% pada nilai keluaran dalam negara kasar. Justru Pemuda Amanah mencadangkan agar kertas putih mengenai isu-isu jangka pendek dan panjang yang menjadi cabaran kepada sektor pelancongan dapat dibentangkan oleh Tiong di Parlimen. Katanya semoga pembentangan kertas putih ini dapat mengenal pasti solusi-solusi terbaik untuk pemain industri pelancongan negara. Pada masa sama, Pemuda Amanah meminta Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam perkhidmatan awam untuk tidak memanjangkan isu penukaran jawatan bekas Ketua Pengarah Tourism Malaysia. Tiada istilah pilih kasih bagi pihak berkuasa dalam menyiasat individu dikaitkan dalam kertas Pandora. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said berkata, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengutamakan kualiti maklumat dan dokumen untuk melakukan siasatan. Katanya semua senarai nama yang dinyatakan di dalam kertas Pandora sedang dalam siasatan SPRM di mana terdapat siasatan yang tidak diketahui umum. Bagaimanapun, SPRM tidak dapat mendedahkan butiran siasatan tersebut berdasarkan subsection 29-4 Akta 694 yang menyatakan bahawa mana-mana siasatan tersebut hendaklah dirasakan sehingga orang tertuduh dituduh di mahkamah. Azalina menjawab pertanyaan Hamzah Zainuddin berhubung 12 individu termasuk beberapa pemimpin dalam jemaah menteri yang disebut dalam kertas Pandora tidak disiasat, sebaliknya hanya memfokuskan tokoh yang dilihat mesra pembangkang. Februari tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan beberapa individu dipanggil memberi keterangan oleh SPRM dan Lembaga Hasil Dalam Negeri berkaitan siasatan kertas Pandora. Sebelum itu dilaporkan kira-kira 12 warga Malaysia dinyatakan dalam siasatan konsortium antarabangsa bagi wartawan penyiasat berkenaan puluhan ketua negara, kerajaan dan pemerintah dari serata dunia didakwa menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir. Siasatan itu berdasarkan pembocoran 11.9 juta dokumen sulit daripada 14 syarikat khidmat kewangan di seluruh dunia yang dipanggil kertas Pandora. Antara ahli politik Malaysia yang dikaitkan ialah bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan Tengku Zafrul Aziz, Presiden UMNO Zahid Hamidi dan beberapa individu lain. Mempunyai entiti luar pesisir tidak menyalahi undang-undang, namun dalam beberapa kejadian amalan itu digunakan untuk mengelak cukai. PAS berpendapat saranan disampaikan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengenai perubahan kerajaan adalah pandangan peribadi baginda. Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan berkata, seseorang Perdana Menteri boleh dianggap hilang keyakinan terhadapnya melalui beberapa kaedah yang dinyatakan dalam perlembagaan. Menurutnya, setiap orang perlu memberikan pandangan berdasarkan kepada perlembagaan persekutuan. Katanya, itu pandangan tuanku, tapi siapa pun yang bercakap ia mesti mengikut perlembagaan persekutuan, apa-apa pun mesti ikut perlembagaan.
Semasa menyampaikan titah perasmian mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15, Sultan Ibrahim menegaskan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan untuk menjatuhkan kerajaan. Titah baginda semua pihak perlu menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Sultan Ibrahim juga menggesa semua ahli parlimen tanpa mengira parti untuk bekerjasama membina negara dan berkhidmat kepada rakyat. Taqiyuddin yang juga seorang peguam menambah seseorang Perdana Menteri boleh digantikan walaupun ketika parlimen masih berkuat kuasa, iaitu apabila individu terbabit hilang sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Hal tersebut katanya termaktub dalam perlembagaan. Katanya dalam parlimen boleh, di luar parlimen boleh buat. Kalau macam dulu Pakatan Harapan cuba buat hilangkan sokongan majoriti pada Perdana Menteri di luar parlimen kalau undi percaya dalam parlimen. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.